Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. If you ask me about love and wanna know about it, my answer will be it's everything about Allah, the pure love to our souls, the creator of you and me, the heavens and the whole universe, the one that made us whole and free, the guardian of his true believers. So when the time gets hard, there's no way to turn, as it promised he will always. Muka surat 468. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Malik bin Dinar duduk-duduk, tiba-tiba didatangi pengemis. Sedang ia mempunyai sekeranjang kurma, sebakul kurma. Maka berkata pada isterinya, bawakan kurma itu kemari. Dan sesudah diterima oleh Malik, ia berikan separuh pada peminta tersebut, dan separuhnya dikembalikan kepada isterinya. Lalu isterinya berkata, apakah seperti kamu itu dapat dinamakan zahid? Maknanya zahid, orang yang zuhud. Apakah ada orang mengirim hadiah separuh-separuh pada raja? Maka Malik minta kembali sisa kurma itu, dan dipanggil peminta, lalu disedorahkan padanya sisa kurma itu. Lalu berkata pada isterinya, hai fulanah, rajin-rajinlah dan rajin-rajinlah, sebab Allah telah berfirman, khuzuhu faghullu tsummal jahim sallu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Yang bermaksud, tangkaplah dan belenggulah ia, kemudian masukkanlah ke dalam neraka jahim, kemudian dengan rantai yang panjangnya 70 hasta itu ikatlah ia. Sesungguhnya ia tidak percaya kepada Allah yang Maha Agung, dan tidak suka menganjurkan memberi makan pada orang miskin. Isterinya bertanya, mengapa sedemikian beratnya? Jawab Malik, demikianlah hukuman orang kafir dan tidak suka sedekah pada orang miskin. Kemudian Malik berkata, hai wanita, kami telah meletakkan dari leher kami separuh dari rantai itu dengan iman, maka harus meletakkan sisa yang separuh dengan sedekah. Ini cerita Malik bin Dinar dengan isteri dia, ya. Tengah-tengah duduk, tiba-tiba mari orang miskin minta sedekah. Kebetulan yang ada pada Malik bin Dinar ni satu bakul lah kalau kita, kurma. Maka dia pun panggil isteri dia, dia kata bawa sini bakul tu, ya. Bawa sini bakul, maka isteri dia pun bawa. Bila bawa, ya, Malik pun ambil separuh bagi kepada peminta sedekah tu, dan separuh lagi dipulangkan semula kepada isteri dia. Bila isteri dia terima balik yang separuh tu, isteri dia kata, gini ke gaya orang yang dikatakan zuhud, ya? Isteri itu kata pada Malik bin Dinar, lagu ni ke orang yang dikatakan zuhud? Ada sebakul, separuh bagi pada peminta sedekah, separuh lagi disimpan, ya. Jadi bila dengar lagu tu daripada bini dia,
Maka Malik bin Dinar pun dia kata bawa sini. Maka akhir sekali dia bagi semua. Ya. Lalu dia baca ayat, ya, yang kita telah baca tadi, bagaimana Allah Ta'ala seksa orang yang kedekut, terutama sekali orang yang tidak beriman kepada Allah, dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Ya. Jadi bila baca tu, jadi puas hatilah, maknanya dua-dua, Malik bin Dinar dengan isteri dia sekali. Kalau kita nak ambil cerita ni, dia comelnya cerita ni, suami isteri tu dia saling ingat mengingati. Bukanlah Malik bin Dinar tu kedekut, cuma dia orang panggil simpan sikit lah untuk kita. Jadi isteri pula kata, dia kata lagu ni kawan yang zuhud, ya. Sampai dia kata apa dia lagi, apakah ada orang yang mengirim hadiah kepada raja tu separuh-separuh? Biasanya kita ni dengan raja, saya ingat lagi lah zaman budak-budak dulu, Sultan Pahang tu dia selalu turun ke kampung, ya tak? Kita tengok orang kampung ni habis durian bagi ke dia. Padahal kawan tu bukan pemakan pun, tapi orang panggil sukanya orang bila raja turun. Jadi diberinya durian yang ada di kampung tu masa tu, durian yang topnya tak silap saya durian Bangkok dipanggil, Bangkok ke apa benda, ya. Isinya tebal, diberi pada Sultan. Kawan tu bawa naik lah helikopter nak jaga hati. Tak tahulah jadi lagu mana dalam helikopter tu, ya. Jadi isteri Malik bin Dinar dia kata lagu ni ke cara satu orang hamba mempersembahkan pada pada raja dia, bagi separuh-separuh, ya. Jadi akhirnya Malik bin Dinar pun ambil semua, bagi semua, ya. Jadi kalau ada situasi ni dalam rumah tangga kita, itu comel lah. Time suami kedekut, kadang-kadang ada orang mari minta sedekah, suami pula gedeber dia lah, cara dia halau. Isteri pula nasihat tak bagus, halau, ya. Berasa tak nak bagi, jangan halau, tapi semolek-moleknya bagi sikit pun tak apa dah. Entah-entah dia susah betul tak tahu, kan. Jadi kalau suasana tu ada, maknanya jadi rumah tangga tu jadi comel, sentiasa terpelihara daripada Allah Ta'ala segala bala bencana, ya. Macam yang kita dengar cerita semalam, ya, kerana sedekah maka selamat anak dia daripada gigitan ataupun gonggongan serigala. Dan yang ini ni tuan-tuan, cerita kita masih lagi dalam bab sedekah dapat menghindarkan bala. Dalam bab ni orang yang dirasakan terdedah kepada bala, ya, macam kita nak berjalan, kan, nak berjalan, nak travel mana-mana, terdedah pada bala. Kita tak boleh nak kata saya insya-Allah lah bawa ikut ni lah, ikut undang-undang. Undang-undang kata 110 saya bawa, kan. Kalau undang-undang kata tengok-tengok ada tulis 90 saya bawa. Jangan duk kata lagu tu sehingga kita merasakan yakin tak akan ditimpa bala. Kadang-kadang kita ni betul dah, hak kawan mari depan tu pula jenis mengantuk, ya tak? Mengantuk, dia ambil line kita hak belah kanan, belah dia tu belah kiri, dia ambil line belah kanan, bertemu dengan kita, minta jauh lah. Ini nak cerita bala. Jadi benda-benda yang berpotensi ada bala, maka di masa itu kita cuba beringat, sebelum nak travel, nak memandu ke apa benda, cari mana-mana masjid, pergi masjid, bagi sedekah dulu RM10 ke, kan? Bagi RM10, RM5, RM10. Kalau RM1 tu tak main lah, ya tak? Tengok keadaan lah. Kalau RM1 tu tengok, kalau jalan jauh bagi RM10. Ini jalan jauh, balik Kelantan, Kedah ke, bagi RM1, tak jalan, ya, boleh jadi sampai Tapah tu selamatlah, kan? Baik. Jadi itu satu. Yang keduanya apa dia lagi? Orang bersalin, orang bersalin, perempuan bersalin, terdedah pada bahaya. Kadang-kadang bahaya pada nyawa dia, bahaya pada anak dia. Jadi apa kata sama ada isteri ke ataupun suami, bila nampak gaya isteri nak bersalin tu, okey, sedekah RM20 pada siapa-siapa lah, ataupun mari masjid niat sedekah supaya selamat isteri aku bersalin, ya. Jadi benda ni kita boleh implement, boleh laksanakan dalam hidup kita tanpa terikat dengan cerita-cerita ni. Kita tengok keadaan, ya. Rasa susah hati sikit, cari masjid sedekah. InsyaAllah tuan-tuan buat lagu tu, dia susah hati tu bala lah.
Bala-bala ni benda yang menyusahkan hati kita. Kadang-kadang kita berserabut. Bala lah tu. Bala ni benda yang tidak menyenangkan kita. Apa lagi? Sakit kita. Sakit kita dengan kencing manisnya apa benda sekalipun, tuan-tuan banyak sedekah, insya-Allah. Dia tak adalah kata sedekah tu hilang lalu dah. Boleh jadi niat sedekah tiap hari tu sedekah minta maknanya Tuhan sembuhkan penyakit kita ataupun kurangkan sakit ke. Maka mungkin benda itu akan berlaku secara orang panggil spiritual. Rawatan kerohanian, lama-lama akan hilang sakit, boleh kita beribadah dengan baik. Cuba buatlah, benda ni memang ada orang panggil berlaku dalam hidup manusia. Bila dibuat memang hilang sakit dia. Tinggal lagi kita nak cepat itu payahlah. Kita makan ubat pun, apa-apa ubat sekalipun kita makan, dia bukannya makan tu hilang terus. Cuma adalah ubat yang jenis drug tu, macam Panadol ke, sakit kepala makan hilang, itu adalah. Tapi sakit kepala yang hilang, penyakit sakit tu tak hilang. Cuba tuan-tuan tanya doktor, tak hilang sakit. Macam kita bius nak operate, operate macam mana pun sakit, cuma kita tak berasa sakit. Benda tu sakit, tapi bila dibius tak terasa sakit, itu je. Jadi begitu juga benda-benda yang bersifat drug ni, dia hanya menghilangkan sakit, tapi yang kita naknya apa dia? Menghilangkan penyakit. Dan setiap daing dawa, setiap penyakit ada obat. Jadi Islam punya rawatan tuan-tuan, dia nak menghilangkan penyakit, bukannya nak hilang sakit. Tu dia. Jadi benda ni yang ada kontradik, berlawan antara rawatan Islam dengan rawatan moden. Moden, tanya tuan-tuan, boleh tanya doktor, dia kata nak hilang sakit je kadang-kadang. Lepas tu habis sakit, penyakit tak hilang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi. Walhamdulillah.